Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 39 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 6,674 kes, iaitu bersamaan dengan 80.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 7 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 19 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,322 kes. Oleh itu, jumlah aktif kes dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,531 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 19 kes baru yang dilaporkan, 6 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 13 kes penularan di dalam negara, 2 kes adalah bukan warga negara dan 11 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perincian bagi 11 kes di kalangan warga negara adalah seperti berikut. 6 kes di Selangor, 2 kes saringan Pusat Rehabilitasi di Dengkil, 2 kes saringan Madrasah Tafiz, 1 kes orang kena tahan di Ibu Pejabat Polis di Sabak Benam, 1 kes saringan tempat kerja di Pulau Indah, Kelang, 2 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu 1 kes di kluster Pangsapuri Ceras, 1 kes bagi kluster Gombak, iaitu kluster baru, iaitu saringan kontak rapat kes 7,064 dan kes 7,246. 1 kes saringan pekerja kilang di Seremban, di Negeri Sembilan, dan 2 kes di Sabah bagi saringan kontak rapat, iaitu ahli keluarga kepada kes 3,641 dan kes 4,537. Sehingga kini, seramai 5 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, tiada kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan, dimaklumkan bahawa terdapat tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 117 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Setelah 35 hari Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dilaksanakan iaitu mulai 1 April 2020, hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan akan bermula dikuatkuasakan mulai 10 Jun 2020. Penguatkuasaan PKPP ini juga adalah dilaksanakan di bawah Akta 342, iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Sebelum ini, kerajaan telah mengambil pendekatan agresif menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020 dan kemudiannya disusuli dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sejak 4 Mei 2020 di mana beberapa sektor ekonomi telah dibenarkan beroperasi secara terkawal mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Penguatkuasaan PKPP mulai 10 Jun 2020 pula adalah merupakan pelaksanaan secara berperingkat oleh kerajaan bagi memastikan negara dapat melalui pula fasa pemulihan dalam penularan COVID-19 ini. Lebih banyak sektor ekonomi, aktiviti sosial, pendidikan, keagamaan dan perniagaan akan dibuka. Pergerakan masyarakat juga diberi kelonggaran. Pastinya akan dilaksanakan berpandu kepada operasi standard iaitu SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pendekatan ini diharap dapat mengimbangi nyawa dan mata pencarian, life and livelihood sebagai sebahagian daripada pemulihan, soft landing dan seterusnya menyediakan negara bagi strategi keluar ataupun exit strategi. Namun begitu, pelaksanaan PKPP dan hanya akan berjaya dengan pematuhan semua pihak terhadap SOP yang telah ditetapkan dan juga penglibatan komuniti
dan dalam sama-sama membudayakan norma dan kelaziman baru dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru masyarakat untuk terus patuh kepada SOP dan kekal berwaspada bagi memastikan rantaian penularan jangkitan COVID-19 dapat diputuskan dalam komuniti. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita dan kita juga jaga komuniti kita dan kita jaga negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pihak kementerian menyeru kerjasama daripada setiap individu agar kita dapat sama-sama membendung wabak COVID-19 dan memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan di negara ini. Antara amalan-amalan yang disarankan adalah elakkan 3S, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada kementerian yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung, sambutlah perayaan secara tertutup bersama ahli keluarga di rumah sahaja, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, sentiasa ingat kepada SOP, iaitu S, syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB dan PKPP. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan.